Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekhi musannif hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'du. Faqala Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fattani Al-Makki thumma Al-Filfilani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan sam'un, betul deh situ dah. Hayya. Oh, dan hayya. Oh, hayya ada lagi. Kita sambung lagi muzakarah kitab Miftahul Murid fi Ilmi Tauhid karangan Syekh Zainul Abidin Al-Fattani. Kata dianya dan hayah. Dan hayah terjemah Melayunya artinya arti hayah hidup. Tuh. Yang lebih tepat kita terjemah dengan pehidup. Sama ada. Sama ada. Sudah mana ni? Sama betul. Dan sama. Sama dah tanya ni. Dan sama. Betul tu cakap wi molek ke? Betul. Dan sama'un. Sama. Artinya arti sama'un. Dia awak mari sini mendengar. Dah. Jadi kalau hak lebih tepatnya ialah pendengaran. Kita naknya ialah diri sifat yang wujudiyah yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata mendengar, kalau setakat mendengar Mu'tazilah pun kata Allah mendengar. Tak ada siapa dia kata Allah Ta'ala
tu apa, tidak boleh mendengar. Atau kita kata dengan lebih jelas lagi, pekak. Kapo dia kata pekak Tuhan kan, kafir lah. Tapi hok jadi khilaf antara kita dengan Mu'tazilah, antara ahli sunnah wal jamaah dengan Mu'tazilah ni, adakah di zat Allah Ta'ala tu ada sifat? Itu dah. Mu'tazilah kata Allah Ta'ala tidak ada sifat. Jadi Allah Ta'ala mendengar dengan zatnya. Itu Allahu sami'un bi zatihi. Allah Ta'ala zat yang maha mendengar dengan zat dia tu sendiri dah. Tak ada sifat di zat dia. Jadi sebab tu Mu'tazilah ni juga digelar dengan Mu'attilah, fuak-fuak yang mengkosongkan zat Allah daripada sifat. Jadi ahli sunnah wal jamaah mengisbatkan di zat Allah tu ada sifat. Jadi sebab tu kalau orang ahli sunnah wal jamaah, Allahu sami'un bisam'ihi, itu Allah zat yang maha mendengar dengan sifat pendengarannya. Dia kena ada sifat pendengaran tu. Adakah sifat pendengarannya alat? Bukan alat. Sifat yang ada di zat. Beza antara sifat dengan alat. Alat ni benda yang boleh bercerai tanggal dengan tubuh kita. Benda yang dijadikan wasilah untuk tujuan kita, itu dia panggil alat. Macam senduk, penyebok, penyangkul, pengunci, itu orang panggil alat, sebagai wasilah perantaraan. Untuk tujuan kita mengunci, kita guna pengunci. Untuk tujuan kita menyapu, kita guna penyapu. Adakah penyapu, pengunci, penyenduk, penyebok tadi itu benda hak lekat di tubuh kita? Tidak. Itu dia panggil alat. Sedangkan sifat, benda hak tak boleh pisah daripada zat. Itu sifat. Walaupun dia tu bukan zat, tetapi dia bukan yang asing daripada zat. La hiya huwa wa la hiya ghairuhu. Dia sifat ni bukan zat. Zat-zat, sifat-sifat. Tapi walaupun dia tu asing-asing, maksudnya dia tu bukan zat, dia tu sifat. Sifat ialah sifat, zat ialah zat, tapi dia bukan yang lain daripada zat, dengan makna dia tidak boleh pisah daripada zat. Itu dah habis. Jadi kita orang mengaji ahli sunnah ni, kena naik tangga kita mengaji tu, jangan duduk di tahap Mu'tazilah. Mana di tangga Tuhan maha mendengar saja, tu Mu'tazilah. Nak jadi ahli sunnahnya, Tuhan maha mendengar dengan bersepakai di zatnya sifat pendengaran. Itu baru gi ke ahli sunnah wal jamaah. Apa? Isbat sifat pada zat Allah Ta'ala. Jadi dia terjemuh dengan mendengar ni, agak orang panggil tasammuh fi tarjumah lah, mana bermudah-mudah pada menterjemuh. Jadi kalau orang panggil lebih tepat, kita terjemuh sama, artinya pendengaran. Itu dah. Soal mendengar Tuhan tu orang panggil hijau bagi sifat pendengaran. Maka sebab tu Allah Ta'ala bersifat dengan pendengaran, itu qadim, sedia kala lagi Allah Ta'ala bersifat dengan sifat sama, sifat pendengaran. Adapun Allah Ta'ala mendengar, itu tak semestinya qadim. Faham tak? Allah Ta'ala bersifat dengan pendengaran tu qadim, sedia kala lagi. Zat Allah Ta'ala qadim, sifat-sifat yang ada di zat Allah Ta'ala pun qadim juga, sebagaimana zat dia. Begitu jugalah sifat samak ni qadim juga, qadimah. Kalau gitu sifat pendengaran ni ta'alluqnya hijau, orang panggil ta'alluq ni kerjaannya ialah mendengar. Maka mendengar, Allah Ta'ala mendengar ni qadim ke baru? Jawabnya ada qadim, ada baru. Mendengar Allah Ta'ala ni ada hak qadim, ada hak baru. Sebab apa gitu Ustaz?
Dia nak kata qadim ke baru, tengok muta'allaq dia. Mana muta'allaq ni tepat hubung dengan mendengar tu. Gapo dia benda hak dia dengar. Lagu tu dah. Jadi kalau Allah Ta'ala mendengar zat dia dan segala sifat-sifat dia, maka zat dia tu qadim, sifat-sifat dia tu qadim, maka mendengar Allah akan zatnya dan sifat-sifatnya qadim juga. Dengar lagu mana zat dengan sifat. Sebelum tu nak kita nyata dulu sifat pendengaran Allah Ta'ala tak serupa dengan kita, dan mendengar Allah Ta'ala pun tak serupa dengan kita. Kita punya pendengaran arak yang menumpang pada telinga, pada anak telinga. Arak, bila sebut kata arak, tupai. Erti tupai boleh terima bertambah dan berkurang. Macam kita mula-mula lahir dulu tak dengar orang duk bercakap jauh-jauh. Sebab itulah sunat orang tuanya apabila boleh anak, dia azan qamat telinga kanan telinga kiri. Bukan boleh anak tu pergi naik atas masjid seorang lagi duduk lawan dari speaker box masjid sini. Kuk telinga. Sebab apa? Sebab budak tu dia tak dengar jauh-jauh, dengar dekat-dekat. Lama kelamaan bertambah pendengaran dia. Sapalah dia menumbuh berdewasa, remaja, dewasa, jadi orang tua, lama-lama kurang pula. Tu cucu dia panggil, "Tok, makan nasi." Tok berak dah. Siap. Cucu ajak makan nasi, jawab tok berak dah. Sudah. Mana? Kau kurang dah pendengaran tu. Itu nak kata sifat pendengaran kita ialah arak yang menumpang. Arak ni maknanya benda yang kedatangan, yang menumpang pada jirim telinga kita, terima bertambah dan terima berkurang. Dan tugas sifat pendengaran kita hanya mendengar suara. Itu pun mesti di atas syarat-syarat tertentu lah. Suara tu kena jelas, kena dekat, atau tidak dekat pun tak apa. Ada pembesar suara, ada speaker, tu ataupun jauh tak ada speaker tak apa, tapi line clear. Line internet itu clear, line telefon itu clear. Pendek katanya sifat pendengaran kita ni hanya mendengar suara. Itu pun terbatas dengan beberapa syarat-syarat. Betul tak? Sebab tu kalau kita duk cakap dengan orang dalam telefon, tiba-tibanya line tak clear, putus-putus, tak dengar mana suara demo ni, putus-putus. Itu nak ayat kata bahawasanya pendengaran kita tu terbatas. Dah lah hanya dengan suara. Suara tu pula syaratnya kena kuat, kena jelas baru dengar. Kalau tidak tak dengar agak, tak jelas agak. Macam kalau tu tak ada mikrofon ni, tak ada speaker, hok duk belakang-belakang ni tak dengar tu. Hok duk depan pun dengar sayup-sayup. Jadi itu orang panggil sifat pendengaran kita. Adapun pendengaran Allah Ta'ala ialah sifat yang ada di zat dia, bukan arak, tidak. Artinya tidak terima perubahan, tidak menumpang pada zat, bahkan ada di zat dan tidak menerima perubahan, sama ada sebelah kekurangan atau bertambahan, tidak. Kok sebelah bertambah pun tak, kok sebelah kurang pun tak. Tu orang panggil sedia kala tu sifat sama Allah Ta'ala wujudiyatun qadimatun baqiyatun. Sifat pendengaran Allah Ta'ala sifat yang bahasa ada setara mana? Lau kushifa bina, lau kushifa annal hijabu la ra'ainaha. Kalau Allah Ta'ala buka tirai, pasti nampak. Nampak sifat pendengaran. Pendengaran siapa? Pendengaran Allah. Lepas tu sifat pendengaran Allah tu ada di zat Allah Ta'ala sedia kalau, bukan baru ada, tidak. Lagi pula kekal sampai bila-bila, tak terima kurang tambah dak. Lepas tu wa'am ta'alluqi, dan meratailah ta'alluqnya. Meratailah hija sifat pendengaran ni bijami'il mawjudati,
dengan sekalian benda-benda yang ada. Asal kata benda tu ada, Tuhan dengar belaka. Tu makna gitu. Nah, gapo dia benda ada? Sawaun kanat zawatan au sifatan au aswatan au alwanan. Sama ada hak didengar oleh Allah Ta'ala yang ada tadi itu ialah zat-zat ke, atau sifat-sifat ke, ataupun suara-suara ke, atau warna-warna ke, semua Tuhan dengar belaka. Itu dah. Jadi rambut kita ada tak? Ada tak rambut kita ni? Ada. Maka Tuhan dengar ada rambut? Dengar. Tak ada dia. Asal benda ada. Tuhan dengar ada rambut? Dengar. Pah rambut kita hak warna hitam, warna putih lah. Hak warna hitam tu. Dah. Hak warna hitam tu. Warna hitam tu ada tak? Ada. Warna hitam asing, rambut asing. Bukan tiap-tiap hitam tu rambut. Kalau tiap-tiap hitam tu rambut ke, habis ni rambut juga lagu ni hitam. Gitu ke? Nah, hitam ialah warna, rambut ialah rambut, lain tu. Kalau tiap-tiap hitam ialah rambut, tak ada hak berubah. Nah, tak ada hak demo ina rambut jadi kuning molek tu. Nah, jadi perang molek tu. Dah. Hitam warna, alwanan. Wujud ada. Nah. Jadi kalau gitu Allah Ta'ala dengar ada warna hitam di rambut kita? Dengar. Tu. Tu lagu mana? Kita boleh dengar tak? Tak boleh. Kita dengar suara kayak dah di beza tu. Jadi Tuhan dengar segala benda ada. Benda ada tu apa dia Ustaz? Tak ada kira. Benda bahasa ada tu ialah zat ke, atau sifat ke, atau suara ke, atau warna ke. Asal kata benda tu ada, Tuhan dengar belaka-laka. Ingat dah. Tu. Nampak dah tu? Sama tak kita mendengar, Tuhan mendengar? Tak sama. Tak sama dah. Kita mendengar dengan sifat pendengaran yang ada pada anak telinga kita yang diletak taruh oleh Allah Ta'ala. Tu pada suara itu pun keterbatasan dengan syarat-syarat dia. Nah, ada pun Allah Ta'ala mendengar dengan sifat pendengaran Allah Ta'ala sengerti yang ada di zat dia yang koding sedia kala yang kekal selama-lama, tak terima bertambah dan berkurang, so tak ada lolok. Dia mendengar segala benda yang ada. Dah? Wa amut ta'alluqihi bi jami'il mawjudati, meratai hija sifat pendengar Allah Ta'ala, yakni mendengar Allah Ta'ala tu meratai bagi sekalian benda yang ada, sawaun kana zawatan au sifatan au aswatan au alwanan, sama ada benda ada tu ialah zat-zat ke, atau sifat-sifat ke, atau suara-suara ke, atau warna-warna, Tuhan dengar belaka-laka. Tu dah. Jadi Tuhan dengar serbai, ambil serbai pula. Serbai ni ada tak? Ada. Maka Tuhan dengar ada serbai? Dengar. Lepas tu serbai ni warna apa? Putih. Putih ni ada tak? Ada. Putih lain, serbai lain. Kalau tiap-tiap putih serbai ni, dinding hak putih ni serbai belaka, boleh baluk atas kepala je dah. Tak. Maka putih warna ada. Nah, kalau gitu Tuhan dengar ada warna putih, dengar. tu dah. Tu. Jadi Allah Ta'ala maha mendengar apa? Dia ni Allah Ta'ala maha mendengar dengan bersepakai di zatnya sifat pendengaran akan sekalian benda yang ada, sama ada benda ada tu qadim ke atau baharu. Syaratnya ada. Dah. Syaratnya ada. Baik. Maka kalau Allah Ta'ala mendengar benda qadim, bila? Sedia kala munggu benda tu qadim. Mana benda qadim? Zat dia dan sifat-sifat dia. Lepas tu kalau kita baca lagi tarak, ulama sebut apa mana? Innallaha ta'ala yasma'u zatahu bisam'ihi wa yasma'u sifatahu bisam'ihi.
wa yasma'u sam'ahu bisam'ihi. Nah, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, yasma'u maha mendengarlah ia Allah Ta'ala, zatahu akan zatnya, bisam'ihi dengan sifat pendengarannya. Wa yasma'u dan Allah Ta'ala maha mendengar sifatahu akan segala sifat-sifat Allah Ta'ala yang wujudiyah. Mana kudrat, irada, ilmu, haya, tu kan wujudiyah semua tu, sifat yang ada belaka tu. Maka Allah Ta'ala dengar tak? Dengar. Dengar dengan apa? Dengan sifat pendengaran dia. Lepas tu sifat pendengaran dia pun sifatun wujudiyatun, ada. Lepas tu Allah Ta'ala dengar tak sifat pendengaran dia? Dengar juga. Allah Ta'ala maha mendengar sifat pendengarannya dengan sifat pendengarannya. Tu. Nah. Ada lagu tu. Habis. Jadi bila tu Tuhan dengar? Koding. Jadi Tuhan mendengar benda yang koding tu koding. Apa tak? Adapun yang tidak kodim artinya yang hadis, yang baru. Mana yang baru? Makhluk ni. Makhluk ni tak ada dah. Tak ada lah kodingnya. Semua makhluk ni baru. Sebut kata makhluk enggak, benda kena jadi. Benda yang dicipta. Bila sebut kata benda kena jadi, benda dicipta, artinya ijadu mumkini minal adami ilal wujudi. Tuhan ciptakan makhluk ni daripada tiada kepada ada. Itu. Dulu tak ada. Nah, tak ada. Lepas tu Tuhan apa buat? Ada. Jadi makhluk ni datangnya daripada tak ada kepada ada. Nah, artinya ada makhluk ni didahului oleh tiada. Betul? Jadi sebelum makhluk ni dicipta, makhluk ni ada tak? Tiada. Maka nak tanya, ketika mana makhluk ni tiada, Allah Ta'ala mendengar tak makhluk ni? Sudah. Dengar juga. Dengar mana? Mungkin tiada. Kita wid dah tadi tu. Wid dulu, lepas tu baru tanya soalan. Kira ya ada. Tuhan maha mendengar benda yang ada. Tuhan mendengar zat dia, sifat dia bila? Sedia kala. Semoga sifat dia, zat dia sedia kala. Betul tak? Pas makhluk ni ada sedia kala ke? Dah. Makhluk ni ada baru. Baru sini bukan baru lawan buruk lah. Kita ada ayat sama dalam ilmu tauhid ni. Baru dengan makna ada permulaan bagi ada. Ada yang didahului oleh tiada. Itu dia panggil baru. Walau buruk pun baru dia panggil. Sebab benda buruk ada permulaan bagi ada, didahului oleh tiada. Itu lagu tu. Nah, jadi belum pada makhluk ni ada, Tuhan dengar ada makhluk ni. Soalan nak tanya, dah makhluk ni tak ada belum pada makhluk ni ada, makhluk ni tak ada. Betul tak? Makhluk ni tak ada lagi. Ambil semualah, langit, bumi tak ada belaka. Adanya kun hizat, semata-mata zat Allah Ta'ala. Malaikat ke apa tak ada, syurga dengan aku tak ada. Baik, nak tanyanya ketika mana makhluk ni tak ada masa tu Tuhan tu. Masa pun tak ada, ketika pun tak ada. Ketika tu baru. Nah, cuma sepik lah. Orang panggil dhikul ibarah. Sepik nak cakap. Sebenarnya tak boleh cakap. Masa Tuhan satu-satu saja tak masa. Dia sebut kata masa, bukan Tuhan so. Ada dah Tuhan dengan masa. Dak masa pun tak ada. Cuma nak sebut warna. Kalau yang tu ni. Allah ketika tu isyarat masa. Nah, pada masa azali. Pada masa azali. Dia ada masa azali bila? Nah, kerana masa tu ibaratun anil harakati syamsi wal qamar. Ibarat daripada bergeraknya matahari dengan bulan tu masa. Nah, manusia ni boleh kira setahun berapa bulan, sebulan berapa hari, sehari, sebulan berapa minggu, seminggu berapa hari, sehari berapa jam, satu jam berapa minit. Itu kerana bergerak matahari bulan. Sebab tu ada kira kod matahari, orang panggil syamsiah. Taqwim syamsiah. Ada hak kira kod bulan, qamariyah. Itu masa, ibarat daripada masa tu bergerak matahari bulan. Bukan je ni. Je boleh pula hundur tapi masa tetap jalan. Itu. Jadi kita kata masa azali atau ketika mana Tuhan saja hak ada, makhluk ni tak ada. Ketika tu bukan isyarat masa dah, kerana sepik nak cakap tu.
Maknanya ketika pun tak ada. Satu-satunya yang ada zat Allah Ta'ala. Ketika tu ketika tu ketika juga. Masa tu sebenarnya tak ada masa, tak ada ketika, tapi speed nak cakap. Nak ceritanya makhluk tak ada masa tu. Nah, masa tu masa pun tak ada. Zat Allah Ta'ala saja. Nah, Tuhan dengar ada makhluk ni. Nah, sudah tak berani nak jawab kau ni. Mana ngaji tauhid ni tak jazam, Iktikad ni kena jazam. I'tiqadud jazimun. Simpulan keimanan kita ni kena putus. Nah. Tuhan dengar tak makhluk ni? Dak. Jawabnya dak. Tuhan tak dengar makhluk ni. Dengar mana mungkin makhluk tak ada. Lepas tu pekak lah Tuhannya. Hei, siapa kata pekak? Tak mendengar tu bukan lazim pekak. Betul tak? Betul tak? Dia hak lazim pekak ni tak ada sifat pendengaran. Tu baru pekak. Betul tak? Lawan bagi pendengaran tu pekak. Itu maksud. Lawan bagi mendengar tidak mendengar, bukan pekak. Ada orang yang duduk dalam kuliah. Nah, tapi tidur. Tunggu isyak masuk. Allahu Akbar. Orang baru dia sedar. Kata dia mau faham tak gapo ustaz ngajak dia. Kau yang mana dengar, kau tidur. Awak pekak lah kalau gitu. Gitu ke? Saya tak pekak, saya tidur. Dak, awak kata tak mendengar tadi. Mana awak tak mendengar, awak pekak lah. Bukan gitu, betul tak? Tak mendengar, tak mendengar. Bukan makna pekak dah. Nah, lawan bagi mendengar itu tidak mendengar. Sebab tu terjemahan hak lebih tepat ialah pendengaran. Sama artinya pendengaran. Barulah lawan bagi pendengaran ni tuli atau pekak, betul tak? Kalau terjemah sama artinya mendengar, lawannya pekak. Kan pelik lagu tu. Mendengar, lawannya pekak. Kalau gitu tiap-tiap orang hak tak mendengar pekak belaka. Nah, dak. Nah, jadi Tuhan bersifat dengan pendengaran itu sedia kala. Betul tak? Tak pekak. Lepas tu tak dengar apa. Dah makhluk tak ada lagi nak dengar mana makhluk tu. Nah, bila Tuhan buat makhluk tu, Tuhan baru mendengar makhluk tersebut. Kalau gitu mendengar ni kodim ke baru? Ada yang kodim, ada yang baru. Jawab lagu tu kalau kita tanya. Nah, bapa kata lagu tu? Kerana mendengar ni ialah takluk bagi sifat pendengaran. Maka takluk dia kena tengok muta'allaq dia. Kalau muta'allaq mendengar, muta'allaq ni tepat hubung bagi mendengar. Itu makna muta'allaq. Nah, tepat hubung bagi mendengar tu ialah benda yang qadim. Maka mendengar Allah qadim juga. Nah, seperti tadilah zat Allah qadim tak? Qadim. Sifat-sifat Allah qadim. Pak tu ada tak sifat dengan zat Allah? Ada. Masuk dalam takluk sifat sama? Masuk. Nah, kalau gitu Allah Ta'ala maha mendengar zat dia dengan segala sifat dia, maha mendengar zat dia dengan sifat dia. Bila lagi? Qadim juga, sedia kala juga. Karena benda hak didengar oleh Tuhan tu qadim, maka qadim juga. Ada banyak ke? Tak ada. Zat dengan sifat dia je hak qadim, hak lain semua baru belaka. Itu lagu tu dah. Kalau gitu makhluk ni baru bukan qadim. Bila Tuhan dengar? Bila Allah Ta'ala buat makhluk ni, baru Tuhan dengar makhluk ni. Belum makhluk ni ada, Tuhan dengar ada makhluk ni? Tak dengar. Tak dengar pekak abah mung. Tuhan bersifat dengan pendengaran sedia kala lagi. Nak jawab gitu dah ni. Tak mendengar tu bukan lawan bagi pekak, bukan lazim bagi pekak. Nah, tak mendengar tu lazim bagi lawan bagi mendengar. Tu. Tu lagu tu dah. Dah habis. Ingatlah tu. Maka tengok dalam kitab yang sebut macam kita ni waktu teka lagi biar betul-betul laik. Orang Kelantan panggil laik betul-betul. Macam saya. Soalan nak tanya ni. Saya ni diwujudkan oleh Allah Ta'ala di muka dunia pada tanggal 31 hari bulan 8 tahun 89. Barulah saya tubik daripada perut mak saya. Tubik. Soalan nak tanyanya, sebelum tanggal 31 hari bulan 8 89, Tuhan dengar tak saya di dunia? Di dunia. Kemana tu? Tu baru betul akidah tak tu ni. Dok jawab.
Saya duduk mana ketika tu? Saya duduk di alam rahim. Artinya Tuhan dengan saya di dunia ke di alam rahim? Di alam rahim. Belum pada 9 bulan. Belum tu. Kalau umur 9 bulan dah ni. Belum tu dalam alam rahim pun tak ada. Tuhan dengar ada saya di alam rahim. Tak ada saya di alam rahim. Saya duduk di alam arwah. Tuhan dengar ada saya di alam rahim. Aku mahal tu. Dan sekarang ni saya duduk di alam dunia. Tuhan dengar ada saya di alam roh, di alam rahim sekarang ni. Tahu Tuhan dengar saya di mana? Di dunia. Sikit lagi, ya Allah panjangkan umur aku, ya Allah. Ni. Nanti umur beratus tahun tu saya pun mati. Ya Allah. Bila saya mati ada lagi tak di dunia? Tak ada. Tuhan dengar tak saya di dunia ni? Tak. Saya duduk di mana? Di alam barzakh. Maka Tuhan dengar saya di mana? Di alam barzakh. Gitu. Nampak dah tu deh. Jadi jangan lepas. Basic dia sifat pendengaran, sifat sama Allah Taala. Tugas dianya bertakluk kepada benda yang ada, bukan benda yang tiada. Gitu dah. Tu habis. Boleh fakta kau dah tu. Dah. Tu. Tiuk sangka kala yang kedua, saya tak ada dah di alam barzakh ya. Bakit di alam akhirat. Tuhan dengar ada lagi saya di alam arwah, di alam rahim, di alam dunia, di alam barzakh. Lepas tu Tuhan dengar saya di mana? Di alam akhirat. Lain tu. Alam akhirat ni bukan alam roh. Bakit dengan jasad. Nama bakit dengan roh kapir bila-bila situ. Bangkit kita ditiup sangkakala yang kedua dengan jasad. Siapa yang tikak bangkit dengan roh semata-mata, kufur dia. Itu pegangan falsafah. Bithalathatin kafaral falasifatul aida idh ankaruha wahyal musbattah ilmun bijuz'iyyin wa hudutsu awalimi wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. Dengan 3 perkara ulama ahli sunnah wal jamaah, ulama asy'ariyah maturidiyah, ulama sifat 20 ni mengkafirkan puak falsafah. Tu dah. Jadi sebab tu kita jadi pening orang kata jangan ngaji sifat 20, ngaji falsafah. Jadi gila kita nak mikir. Ngaji sifat 20 ngaji falsafah. Ulama sifat 20 kafirkan falsafah. Lepas tu ulama sifat 20 kafir diri sendiri kau mana dak. Kayak pening lah tu. Jangan ada ngabahong tu, bahong lah kau tu. Bahong nipu. Tipu kecing orang kampung sedak lah dia. Bila-bila kecing, bila-bila getak. Orang kampung hanggup lah kau hak wadah tu kan. Tapi kalau orang ngaji kata, tak kena cakap lagu tu apa. Ngaji sifat 20, ngaji falsafah. Ulama sifat 20 lah yang mengkafirkan falsafah. Lepas tu, kalau ngaji ilmu sifat 20, ngaji falsafah, maknanya ulama sifat 20 kafir diri sendiri gitu. Orang gila tak kafir diri sendiri. Tu habis. Mana antaranya? Wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. Ingkar falsafah, mayat ni akan dibangkit dengan jasad. Sebab apa? Sebab orang falsafah dia pegang jasad ni akan hancur makanan ulat di dalam kubur. Maka hak kekal hanya roh. Sebab tu kalau ada orang yang tikak roh ni boleh masuk dalam tubuh orang tu, orang ni. Walaupun dia percaya hari kiamat tu ada, tetapi dia akan terpengaruh dengan falsafah apa? Bangkit hanya dengan roh, jasad tak boleh. Sebab apa? Sebab roh satu je. Tubuh ada 10. Nak bangkit seketak lagu mana aku tu? Contoh Sayyidina Umar, roh dia. Roh Sayyidina Umar, tubuh Sayyidina Umar, tubuh Umar bin Abdul Aziz, tubuh siapa lagi? Imam Syafi'i, tubuh siapa lagi? Imam Bukhari, tubuh saya contoh. Takut saya ni roh Sayyidina Umar juga tahu. Tubuh siapa lagi? Sunan Kalijaga kau siapa dah? Lepas tu bila tiup sangkakala yang kedua, roh sah nak bangkit mana? Bengah dia. Sudah. Lala sekali jasad hancur, lebur makanan ulat dalam kubur, roh saja yang kekal. Kafir tak? Kafir. Jangan main tu. Apatah lagi kiamat tak ada. Tu jelas nak kafir. Tu jelas nak kafir.
Nah, jaga-jaga tu. Nah. Jadi kita bila di alam akhirat tu tak dengar dah kita di alam barzah, di alam dunia, di alam rahim, di alam arwah. Kita tu dengar di alam akhirat pula. Betul tak? Sebab kita ada di alam akhirat. Gitu. Maka mendengar Allah Ta'ala itu tiada dengan telinga. Ini apa itu? Kita pun bukan dengar dengan telinga. Kita sendiri inilah. Hanya Allah Ta'ala jadikan sifat pendengaran kita secara adatnya di telinga. Kita bukan mendengar dengan telinga. Kita juga mendengar dengan sifat pendengaran yang dijadikan oleh Allah secara adat di anak telinga. Sebab tu orang pekak bukan tak ada telinga. Nah, orang pekak bukan tak ada telinga. Kalau ada telinga tu besar dah kita. Tapi muka pekak. Apa? Bukan sebab tak ada telinga. Bukan sebab tak ada sifat pendengaran. Gitu dah. Cuma kitanya di sisi adat Allah Ta'ala menjadi dengarnya dengan pendengaran yang ada pada telinga. Nah, secara adat ni sah menyalahi? Sah. Kita bercakap ni dengan lidah secara adat dijadikan oleh Allah sifat perkata atau perkataan kita Tuhan jadikan pada anak tekak anak lidah kita secara adat ni. Nah, maka hukum adat sah menyalahi, sah. Mana dalam Quran apa sebut? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada ini hari akhirat kelak, kami kunci lidah-lidah mulut-mulut manusia. Lepas tu kami buat pada tangan mereka tu boleh cakap dengan kami. Wa tukallimuna aydihim. Tangan ni boleh cakap. Lah ni ada tak tangan boleh cakap? Tak ada. Ya tu orang bisu tu duduk tu bukan tangan dia cakap bahasa isyarat. Ni tangan ni kecek. Kecek ni. Tuhan jadikan sifat perkata pada tangan. Lalu tangan mampu akhirat esok kecek. Tangan cerita. Si Pulan ni tiap-tiap ngorek. Duk main badminton lagi tak pergi semayang ngorek tu duk pegang raket. Contoh. Sorang duk depan muka dia ya. Tapi duk mari maya. Ni cerita. Tak boleh bau ni kata. Tak boleh bau. Bila mau tangan kecek, kaki pula wa tashhadu arjuluhum bima kanu yang kaki pula tu. Ya, betul tu. Hak tangan royak betul belaka tu. Ya jadi saksi pula. Tengok. Jadi kalau orang hak tak mengaji hukum akal, hukum adat, bila baca ayat Quran lagu ni, agak-agak lagu mana dia boleh faham. Ngaruk ni Doraemon punya cerita ni. Doraemon selalu mana ada tangan boleh kecek, kaki boleh kecek, mulut ya boleh kecek. Tengok. Sebab itulah ulama kita tekan sangat-sangat supaya kita boleh menguasai dan boleh membeza antara hukum akal dan hukum adat. Jangan tukar taki dua tu jangan. Tu sebab apa? Sebab kalau tukar taki lagi, dia baca Quran, mana ada tangan boleh kecek. Mana ada? Mana ada di dunia. Mana ada secara adat. Yang mengada tu siapa? Aku tanya yang boleh buat kita bercakap ni siapa? Allah. Lah ni sedap nampak yuya duk mengajar. Kalau Tuhan nak uji, mari seteruk. Boleh? Ada? Betul. Ada orang alim. Aku duk dengar cerita ada Kiai Khairu di Pondok Jalan Kebun dia cerita anak tok guru dia alim. Alfiyah dalam kepala. Quran ingat 30 juz. Boleh baca kitab kuning. Tapi Tuhan uji dia. Seteruk. Tak boleh nak kecek, tak boleh nak mengajar apa dah. Tak boleh nak kecek, tak boleh nak mengajar. Sebut betul pun tak boleh dah. Boleh dah alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh sebut tak boleh. Siapa hak kita kecek ni? Allah bukan kita. Ni masuk ke tasawuf ni. Masuk ke tasawuf dah. Allah. Tu orang tasawuf lepas dia mengaji hak sifat 20 ni dia terjun ke dalam apa kok mujahadah pula nak wirasa. Kita ni ngaji hak etikad saja. Orang tasawuf lepas etikad tu dia dia masuk suluk pula
mujahadah, nak rasa sehari-hari ni bahawasanya kita ni bukan kita yang sendiri mampu berqiyam, melainkan Allah yang mengqiyamkan kita, Allah yang merukukkan kita, Allah yang menyujudkan kita. Kan kita duk rasa kita hak qiyam, nah kita hak rasa kita boleh rokok, kita boleh sujud, tu. Tapi kalau tanya siapa yang menggerakmu, Allah ada etika lagi. Nah, kalau kita sungguh-sungguh qadariyah. Nah, kalau Tuhan belaka kita bukan belaka, itu jabariyah. Dah? Tu ingat baik. Tuh. Jadi Tuhan kan yang boleh buat, Tuhan yang buat kita boleh kecek. Bukan kita yang boleh kecek sendiri kita, bukan. Maka sah Tuhan nak buat tangan kita boleh kecek, kaki kita boleh kecek. Tak ada pelik apa. Dunia ni pelik. Pelik pada adat, bukan pelik pada akal. Akal tak ada pelik. Ni kita jadi akal orang cerdas. Nah, akal tak ada pelik. Sebab apa? Sebab Allah Maha Kuasa. Tapi pada adat pelik. Pada adat je pelik. Sebab Tuhan tak biasa buat di dunia. Tu. Contoh ginilah. Orang zaman dulu pergi Mekah dengan kapal layar berbulan-bulan. Nah, kita pergi Mekah lah ni sehari sama sedah. Betul tak? Naik kapal terbang. Cuba cerita orang kita lah ni nak pergi Mekah naik kapal terbang. Dicerita balik ke orang dulu. Orang dulu macam cerita apa Arthur Roman ke apa, cerita orang putih kan banyak boleh pergi zaman dulu. Nah, cuba cerita ke orang dulu. Nah, orang di tahun 2020 tu, nah, awak duduk di tahun berapa? Masihi tak tahu ni? Nah, 100 Masihi kau contoh. Awak tahu tak? Orang tahun 2020 pergi Mekah tak ada makan bulan-bulan dah. Sehari je siapa? Kalau orang dulu tu, orang mukmin sengati, orang akal cerdas sengati, dia tak kejut ke apa pun. Tak boleh. Nah, tak boleh. Yo ko, mana ada? Kita pergi kat 5 bulan naik kapal layar. Tu tak berapa nak cerdik mana akal dia. Kalau orang mukmin zaman dulu tu orang cerdik, tak boleh. Tak boleh macam Sayyidina Abu Bakar, tak boleh. Nah, tu. Sayyidina Abu Bakar ke? Nabi Isra Mi'raj. Tak boleh. Inilah usaddiquhu bima huwa ab'adu min zalika. Aku benarkan Nabi Muhammad, aku terima Nabi Muhammad lebih pada ni baru percaya lagi. Sebab angka yang cerdik. Sebab yang menyampai siapa? Allah. Bukan kapal layar. Nah, bukan kapal terbang. Nah, artinya yang menjadikan musabab Allah, yang menjadikan sabab pun ialah Allah. Mana musabab? Sampai. Nah, kenyang, lapar itu musabab. Nasi, air, kapal layar itu sabab. Ni anak Azal lah. Azal dulu. Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allah.
La haula wala la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah. آتي سيدنا مولانا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Baik. Kemudian katanya muallif rahimahullahu taala, lawan pendengaran, bukan mendengar dah, lawan pendengaran. Boleh lagu tu. Lawan ni bukan gocoh. Marah ni. Fok Wahabi ni wak mengaji sifat 20 atau apa mengaji Allah wujud artinya ada siapa, ada Allah. Lawannya lawan ada, tiada siapa, tiada Allah. Tak dia ada Allah, lawan tak ada pula dah Allah. Sama ada dia tu jahil ngerti atau dia tahu tapi sengaja-ngaja dia nak menganjing-anjing cara pengajian ilmu tauhid hak disusung oleh alim ulama kita beribu tahun begitu lalu, beratus tahun dia ni. Nah tu sengaja-ngaja dia nak menganjing. Wala'ana akhiru ummata awwalaha halla bihal bala au kama qala nabi. Bila melekeh-lekeh melaknat-laknat oleh orang akhir terhadap orang dulu-dulu hijrah ni menghalalkan oleh Allah akan bala tu turun. Dia mau saya ngaji atau ngaji? Tak suruh menganjing lah. Tak suruh menganjing. Kata Nabi ngajar ada sebab 20. Oh, bodoh tanya lagu tu. Quran kamu baca tu cukup sama sehari tu ada tak Nabi baca gitu? Ada. Quran cukup lekat gitu. Tulis dengan baris dengan titik ke apa ada? Tak ada. Zaman Nabi ni Quran tidak lengkap gitu. Hak lengkap hak ditulis pun tak lengkap, hak ditulis tak lengkap tu pula tak ada baris, tak ada titik. Siapa buh titik baris? Nabi? Bukan. Ulama juga. Hak buh baris Imam Abu Aswad Ad-Duali. Yang meletak titik Imam Ahmad Al-Farahidi. Nabi ke? Bukan. Jadi kalau demo kata tak ada zaman Nabi, tak usah baca Quran tu. Baca hak original, cari di museum di Saudi mana hak Quran tak ada titik, tak ada baris, boleh baca tak? Tak ada titik, tak ada baris, wala bowling, ada titik, tak ada baris, wala bowling ni. Tu. Jadi ni cara pengajian ni diambil dalam Quran dah. Diambil dalam Quran dah, bukan ambil daripada falsafah gapo dak. Bila sebut kata Tuhan bersifat pendengaran, lawan bagi pendengar makna lawan ni hak tak boleh beripun sekali, itu maksud. Lawan ni terjemah Arab wadidduha ad-diddani la yajtami'ani. Betul? Dua perkara berlawanan tak boleh beripun sekali. Gitu. Contoh, kita tengok orang tu masuk parking kereta tempat OKU. Dia bukan OKU.
Dia masuk pakai kereta Pak OKU. Kita pun dia turun kereta, kita bertanya, awak OKU ke? Saya tak ada sifat pendengar Oh, awak pekak lah. Tak, saya tak pekak. Saya tak ada sifat pendengar Kok mana mu ni? Dah mu kata tak ada sifat pendengar pekak lah. Tak, saya tak pekak. Cuma saya tak ada sifat pendengar Boleh terima apa lotok itu? Dah tak ada sifat pendengar gak pekak lah, bengong. Nah betul tak? Tak ada sifat pendengar maknanya apa? Pekak. Kalau pekak bermakna tak ada sifat pendengar kalau ada sifat pendengar makna tak pekak. Gitu ya tak boleh. Saya tidak ada sifat pendengar tapi saya tak pekak. Kalau tak pekak ada sifat pendengar tapi tak ada sifat pendengar, mana awak pekak? Saya tak pekak. Aku mana lagu tu baik kau? Dah itu ni. Bila ada sifat pendengar tentu tidak pekak. Gitu. Sebab pendengar dengan pekak ni boleh berimpun sekali tak? Boleh. Tu maksud lawan. Tu. You duk pahal lawan ni gocoh, oyak bodoh. Po lembu gocoh dengan lembu duk pada nyedok tak anduk mengaku nak wirubah mana. Bukan makna lawan tu. Lawan ni maknanya tak boleh berimpun sekali. Gitu dah. Jadi kalau mula-mula ngajar sifat 20, lawannya yakni yang tidak boleh berimpun sekali dengannya dengan pendengaran tuli. Gitu pekok. Tu lagu tu. Maknanya tentu tidak Allah Taala tu pekok atau tuli. Au fi maknal pekok ni. Atau pada makna pekok mana? Iaitu pendengaran seperti kita. Kita pun tidak tuli, tidak pekak kita. Kita ada sifat pendengaran. Tapi pendengaran di kita ni kekurangan. Betul tak? Tu pada maknanya pekak juga. Di sisi ketuhanan. Di sisi makhluk sempurna lah pendengaran kita. Di sisi ketuhanan pekak juga. Jadi kalau orang tu iktikad Tuhan ni bersifat dengan pendengaran, dengan makna Tuhan mendengar hanya suara-suara, kena kuat, kena jelas, baru Tuhan dengar. Dah. Maknanya orang ni dia iktikad pendengaran Tuhan sama seperti makhluk. Mana kalau bisik Tuhan tak dengar. Gitu Selu nak ngopak kau orang kata bisik. Apa? Takut Tuhan dengar kuat-kuat kan? Gitu ke? Jangan dia iktikad pendengaran Tuhan sama seperti pendengaran dia. Orang kalau ada 3 orang Nabi ayat dia jangan duk bisik. Bapa? Hak tepi ni ada mana ngopak aku kau saya 2 ekor. Tu kan lagu tu. Moga kita dengar ada orang tu kecek. Tak dengar. Kita duk 3 orang. 2 orang ni duk bisik. Pas bisik. Kita duk mana ngaku tak bisik. Kita tak dengar apa yang kecek, betul tak? Ngopak aku kau kan. Kira gitu. Sebab tu Nabi tegah. Ada 3 orang bisik, 2 orang tu ditegah. Jangan. Tu apa? Sebab kita tak dengar. Kalau kita duk bisik telinga sahaja kita, ya kata wan ada yang mau bisik ni nak ngopak ni, tak boleh dengar takut Tuhan dengar berat kita. Gitu kan? Mana orang ni etikanya pendengaran Tuhan sama seperti pendengaran kita. Atau kena laung kuat takbir Allahu Akbar. Bapa kuat sangat takbir tu. Tuhan dengar lah sikit. Kita paling kuat sekali takbir ni. Kalau tak kuat lagu ni kan Tuhan tak tahu pula kita takbir. Mananya dia iktikad pendengaran Tuhan sama seperti makhluk. Jangan. Tu sebab tu dah dalam hadis Sahih Bukhari cerita daripada Abi Musa Al-Asy'ari. Dia kata kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Kami pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan. Dalam nak pergi perang, nak pergi ke medan peperangan. Faja'alna la nas'adu syarafan wala na'lu syarafan wala nahbitu fi wadin illa rafa'na aswatana bitakbiri. Maka kami ni tidaklah naik ke tempat hak tinggi, tidaklah kami turun ke bawah, daripada bukit bukau kami naik, kami turun atau kami turun ke wadi-wadi untuk ambil air, illa rafa'na aswatana bitakbir, melainkan kami mengangkat suara-suara kami dengan takbir.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, kuat-kuat. Tu. Fadana minna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mendekatilah akan kami ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pergi dekat. Kelompok sahabat tu, Allahu akbar, Allahu akbar, kuat-kuat tu takbir ni. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, ya ayyuhan nas, hei manusia, irba'u ala anfusikum. Tu pelahalah mananya. Ataupun kawal-kawalah di atas diri kamu. Jangan duk kuat sangat mana gitu. Jangan duk kuat sangat. Allah jangan. Kenapa? Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Karena sesungguhnya kamu tidak memanggil-manggil Tuhan yang tuli, pekak dan ghaib, tidak. Innama tad'una sami'an basiran. Hanya saja kamu menyeru akan Tuhan yang Maha amat mendengar lagi Maha amat melihat. Tengok. Tuhan la asamma, tidak pekak. Betul tak? Tentu tidak Tuhan pekak. Sama dah. Ambil di hadis dah. Ambil di hadis dah. Nabi sendiri kata, Tuhan tak pekak. Tuhan tak pekak. Tak sudut melawan kuat lah. Nak ni. Nak melawan kuat pun dah kawa-kawa sikit. Kau terkejut orang tepi dah tu ni. Tu muduk seru tu bukan seru Tuhan hak pekak. Tuhan yang Maha amat mendengar. Yang Maha amat melihat, yang Maha amat mengetahui bahkan. Asirru qawlakum awijharu bih. Dalam suratul Mulk kita baca tu kan. Wa asirru qawlakum, muselu ke suaramu, awijharu bih, atau kuat ke suaramu, innahu alimun bidzatis sudur. Tuhan zat yang Maha amat mengetahui dengan apa yang ada dalam dadamu. Kita tak boleh nak kelentong Tuhan, tak boleh. Nak tipu tak boleh. Ni. Tu lama ke? Tu dia duk ingat Tuhan mendengar ni, mendengar suara saja. Jadi dengar tu macam makhluk lah, dengar suara saja. Pas syaratnya kena kuat. Kalau gitu ya basic Tuhan tak dengar. Gitu. Dah. Jadi Tuhan ni bersifat dengan sifat pendengaran dengan makna saat ni. Lawan makna tak boleh beripur sekali dengan sifat pendengaran Tuhan ni pekak. Atau pada makna pekak. Gitu. Mana? Atau pada makna pekak, yakni seperti pendengaran makhluk. Di sisi ketuhanan pada makna pekak tu. Bapa? Dah dengan suara saja. Dah lah suara saja tu dengan syarat-syarat pula kena jelas, kena kuat. Lain kena clear. Tu dah ni. Habis. Mustahil ia Allah tuli. Mustahil dengan mana istihalah dah. Ia Allah tuli tu mustahil lah. Ia Allah tuli tu memang mustahil. Hak kita nak iktikadnya istihalah. Ia Allah tuli. Gitu. Istihalah ni tentu tidak. Mustahil ni perkara tentu tidak. Jadi tuli Allah Ta'ala tu perkara tentu tidak. Apa perkara tentu tidak? Sebab kita hukum dengan tidak. Kita hukum dengan istihalah. Tentu tidak Allah tuli. Ini apa panggil? Istihalatul mustahil. Itu gitu. Jadi bukan kita mengaji tak ni Allah Ta'ala sifat dengan pendengaran, lepas tu lawa tuli pula dah tu. Siapa ia mengaji bodoh lagu tu? Berarti ni hak kita mengajinya mesti Allah bersifat dengan pendengaran, tentu tidak Allah tu tuli atau pada makna tuli. Gitu dah. Habis. Hanya wajib dengan makna mesti. Wajib sini dengan makna sungguh mesti, bukan dengan makna buat dapat pahala, tak buat dosa. Ada juga orang ngaji sifat 20 gitu. Ya bengong molek. Macam-macam hok tolong dalam YouTube ni. Dia kata apa duk mengaji? Allah wajib ada. Pak kalau Tuhan tak ada dosa Tuhan. Menaten ni. Ya tukar wajib syarak, wajib akal ni. Sebab itulah kena faham molek wajib syarak, wajib akal, wajib adat. Sebut sama wajib, makna beza-beza.
Hak mu peheh tak buat dosa, buat boleh pahala tu wajib syarak. Wajib syarak ni wajib undang-undang Tuhan. Talabul fi'li, talaban jaziman. Tuhan tuntut kita buat sebagai tuntut yang putus. Macam sembahyang isyak ni. Tuhan suruh kita buat sembahyang isyak ni tuntut terputus. Putus lagu mana? Kalau tak buat janji neraka. Kalau buat dengan ikhlas syurga. Nah, yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki. Tu wajib syarak. Beda. Nah, ada apa wajib Allah ada tu bukan makna tahu. Wajib situ dengan makna adamu qabulil intifa, tak terima tidak. Tak terima tidak maknanya mesti. Wajib ada Allah, mana mesti ada Allah gitu. Berat pokok tahi ni nak ada ni. Pok tahi mau panggil pok tahi apa? Busuk bangallah. Benda hak comel dah ulama buat ni. Cuma dia tak mengaji patung mula dia nak kondeng okey. Nah? Tu. Jadi wajib mendengar selama-lamanya maknanya mesti Tuhan bersifat dengan sifat pendengaran selama-lamanya. Gitu. Adapun mendengar tu tengok muta'allaq dia. Kalau muta'allaqnya benda qading selama-lama, kata ya. Kalau benda tu baru maka tengok perubahan dia. Nah, Tuhan mendengar saya di alam arwah tidak selama-lama. Sebab apa? Sebab bila saya ditiup ke alam rahim, Tuhan tak dengar ada saya di alam arwah. Faham molek tu? Jadi pendengaran, jangan mendengar, pendengaran. Tu beza tu. Beza gitu. Jadi mesti tu makna wajib pendengaran, wajib Allah Ta'ala mendengar, makna wajib Allah Ta'ala bersifat dengan sifat pendengaran selama-lamanya, makna mesti Allah Ta'ala bersifat dengan sifat pendengaran selama-lamanya. Itu lagu tu dah habis. Bukan wajib tu makna Tuhan kena ada sifat pendengaran. Kalau tak ada sifat pendengaran dosa Tuhan kena masuk neraka. Ya berat orang tu. Dok lalunya bengonya dia tu ni. Tu. Baik, habis itu kemudian kita sambung semula pula. Adapun dalil sama Allah Taala itu firman Allah Taala, innallaha sami'un basir. Cuba kita tengok dah. Dalil-dalil sebelum ni dia tak mari ayat Quran. Tiba-tiba dalil sifat sama, basar dan kalam you mari ayat Quran apa? Kerana apa? Pertama sekalinya bukan tak ada dalil akal. Ada dalil akal sifat sama, basar, kalam, tetapi ditakdim, didahulukan dalil nakal Quran hadis berbanding dalil akal pada sifat sama, basar dan kalam. Kerananya akal manusia ni takut tersilap fikir. Tersilap fikir lagu mana? Dia mikir gini, kalau Tuhan pekak, apa salahnya? Dia boleh buat juga langit bumi ni. Awak tak? Macam orang pekak, boleh buat jahit baju, boleh buat macam-macam kemahiran, boleh buat macam-macam. Betul tak? Orang buta, ngapa Quran ingat 30 juzuk, berlambak-lambak mesin. Buta hafal Quran 30 juzuk. Child lah. Ada. Kita hak celak kuliah tukar. Jadi apa salahnya dia kata kalau Tuhan ni buta, pekak, bisu, tapi dia boleh buat makhluk ni. Macam manusia ada hak buta, hak pekak, bisu, dia boleh bagai-bagai kemahiran. Takutnya fikir kok bengong lagu tu. Itu ni. Salah mikir tu. Salah kaproh dia panggil tu ni. Salah kepala otak, mikir tak kena tu. Maka didahulukan dalil Quran dan hadis berbanding dalil akal. Ada dalil akal ada? Ada. Nanti to be continue. Malam ni nak pergi Penang dah. Wallahu a'lam. Ngerti situ dah. Tanda molek tu. Mana ni Sunway tau. Malam ni nak kita tolak Penang esok kuliah duha. Aduh. 3 hari 3 Penang, Kedah, Perak. Kena cari kuat nak siap cepat pondok ni. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira
وما يذكر إلا أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك من خير عاجله وآجله ما علمت منه وما لم نعلم، ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد، ونسألك من خير ما سألك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة، واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.